hadir, iaitu Yang Berbahagia Datuk Khairuddin Abu Hassan, Ketua Pejuang Persekutuan, Saudara Zamri, Pimpinan Amanah Negeri Wilayah Persekutuan, Tuan Khairul Syahrizal Hamizi, Peguam dari Peguam Syahrizal & Co, Saudara Taufik, Ketua Muda Wilayah Persekutuan, kumpulan Bikers Harapan Baru yang bersama-sama kita pada hari ini, dan semua pemimpin-pemimpin yang berada pada pagi ini. Sebelum kita teruskan, saya ingin membuat beberapa penegasan. Yang pertama, program hari ini dihadiri oleh semua pemilik-pemilik rumah teres dan pemilik-pemilik rumah flat yang terkesan dan terlibat secara langsung dengan pengambilan tanah secara paksa oleh pihak kerajaan bagi tujuan dibangunkan oleh pihak pemaju. Perjumpaan pada hari ini bertujuan untuk menuntut hak kami bagi mendapatkan keadilan, khususnya pampasan yang setimpal. Yang ketiga, usaha-usaha kami dalam menuntut pembelaan tidak sekali-kali berkait dengan fahaman atau perjuangan mana-mana parti politik. Cuma kami sentiasa mengalu-alukan mana-mana pemimpin negara atau wakil rakyat yang prihatin terhadap nasib dan penindasan yang dikenakan ke atas kami tanpa mengira fahaman politik. Rakan media semua, untuk makluman semua, apa yang kami perjuangkan pada hari ini bukanlah hanya untuk menuntut pembelaan ke atas nasib atau penindasan pemilik Sungai Baharu sahaja. Perjuangan ini sebenarnya jauh lebih besar kerana Sungai Baru merupakan titik pemula di mana Akta Pengambilan Tanah 1960 boleh dimanipulasi oleh pihak pemaju untuk membuat pengusiran secara terancang ke atas pemilik yang sah dan benar. Untuk makluman semua, di wilayah persekutuan sahaja terdapat tidak kurang dari 36 kawasan yang bakal dibangunkan semula. Cuba tuan-tuan bayangkan berapa ramai keluarga yang akan terkesan dan bakal menerima nasib yang sama seperti apa yang kami lalui pada hari ini. Oleh itu, perjuangan yang kami lakukan pada hari ini adalah untuk mengelakkan terjadinya perkara yang sama di tempat lain yang melibatkan pihak-pihak dan orang lain. Tuan-tuan hadirin yang saya hormati sekalian, untuk makluman semua, sesi perbicaraan untuk pemilik teres Sungai Baru di Jabatan Ketua Pengarah Tanah dan Galian JKPTG Persekutuan Wilayah Persekutuan telah diadakan pada 24 dan 26 Ogos 2022, iaitu pada hari Rabu hingga hari Jumaat baru-baru, di mana semua pemilik-pemilik teres yang diwartakan telah diputuskan kadar pampasan. Malangnya, nilai pampasan yang diputuskan sangat rendah dan amat mendukacitakan pemilik. Ianya tidak selari dengan janji Menteri Wilayah Persekutuan yang telah berjumpa dengan kami, yang telah memberitahu akan berusaha untuk mencapai menang-menang kepada kedua-dua belah pihak, iaitu pemaju dan pemilik. Malangnya perkara itu tidak berlaku. Rata-rata pemilih hanya menerima purata RM500 sekaki persegi tanah bersama bangunan. Nilai yang ditawarkan sangat rendah berbanding dengan nilai tawaran semasa yang dinilai oleh penilai swasta yang dilantik oleh kami, iaitu antara RM1,500 hingga RM2,000 sekaki persegi, tidak termasuk bangunan. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, pada tahun 1997
telah ada satu pengambilan tanah di Jalan Khatib Korea untuk membuat jalan. Dan ketika itu, PTT telah menawarkan RM500 sekaki persegi membuat jalan untuk projek kemudahan awam. Tetapi pada tahun 2022, untuk projek pembangunan semula pembangunan yang dimajukan oleh pemaju syarikat swasta, nilai diberi harga yang sama, RM500 sekaki persegi. Adakah ianya wajar? Malah, kalau kita imbau kembali tawaran yang pernah dibuat oleh kerajaan pada tahun 2019 melalui PKP pada masa itu adalah sebanyak RM850 sekaki persegi. Pada tahun 2019, RM850 sekaki persegi ditambah dengan RM150 saham. Ini adalah tanah di bawah Malay Agricultural Settlement. Itu tanah yang ada sekatan kepentingan dengan tanah Sungai Baru yang tiada sekatan kepentingan. Adakah logik tanah yang ada sekatan kepentingan, tanah emas ditawarkan RM850 sekaki persegi pada tahun 2019, tapi tanah kami, tanah komersial pembangunan dinilai dengan harga RM500 kaki persegi lebih rendah daripada tanah yang dinilai pada tahun 2019. Untuk makluman tuan-tuan, puan-puan semua, tapak yang tuan-tuan, puan-puan berdiri ini adalah tapak yang akan dibangunkan oleh pemaju untuk membina Pangsa Puri, untuk diletakkan kepada 89% yang katanya telah bersetuju dengan mereka, iaitu pemilik-pemilik flat. Inilah tapak. Tapak di depan Blok C hingga Dataran Saloma akan dibangunkan dengan kondominium mewah, dengan residensi, dengan apartmen, servis apartmen, dengan mall, dengan ruang-ruang pejabat, lot-lot kedai. Apakah wajar pembangunan sedemikian yang pemaju akan mendapat keuntungan berlipat kali ganda dengan plot ratio 1:10? Adakah wajar mereka membayar kami yang diusir secara paksa ini dengan kadar yang begitu rendah? Tidak wajar. Dibangkang. Untuk makluman semua, sebelum sesi perbicaraan, Yang Berhormat Menteri Wilayah Persekutuan telah mengadakan 2 kali perjumpaan bersama semua pemilik-pemilik teres. Kali pertama di bangunan Parlimen pada 2 Ogos 2022 dan kali kedua pada 9 Ogos 2022 di Menara DPP. Pada perjumpaan pertama, Yang Berhormat Menteri Wilayah telah membuat 3 janji, iaitu yang pertama, sebuah SPV perlu diwujudkan bagi projek pembangunan semula Kampung Sungai Baru di mana pemilik memiliki golden share dalam SPV tersebut. Yang kedua, tanah pemilik tidak sekali-kali akan dicakapkan. Yang ketiga, generasi kedua Sungai Baru perlu ditawarkan pembelian rumah yang akan dibangunkan pada kadar 50% diskon. Dan pada perjumpaan kali kedua, Yang Berhormat Menteri telah membuat 3 janji baru, iaitu nilaian baseline harga tanah sekaki persegi yang dinilai oleh JPPH perlu dinaikkan. Yang kedua, harga tanah dan harga bangunan perlu diasingkan. Yang ketiga, nilaian rumah yang telah ditambah kepada setengah ataupun 1,5 tingkat ataupun 2 tingkat harus dinilai dan diambil. Malangnya, 6 janji tersebut tidak ditunaikan ketika sesi perbicaraan berlangsung sebagaimana yang Berhormat Menteri Wilayah janjikan. Pemilik merasakan seperti dipermain-mainkan dengan janji-janji oleh Yang Berhormat Menteri Wilayah. Tuan-tuan dan puan-puan, kepada siapa lagi harus kami mengadu?
kalau bukan kepada mereka yang mempunyai kuasa di dalam kerajaan. Benarlah ya, kata Datuk Yasran. Benarlah apa kata salah seorang pengarah syarikat Gizi Gloss yang mengatakan di dalam Facebooknya, ya, beliau berkata sekarang kerajaan Ismail Sabri dah tak boleh pakai. Betul. Maka betul lah, sebab apa yang kita berjumpa dengan Yang Berhormat Menteri yang mempunyai kuasa dalam kerajaan tidak dipakai sama sekali ketika perbicaraan berlangsung. Oleh itu, kami menuntut dan mendesak pihak berkuasa untuk menunaikan janji-janji yang telah dibuat tersebut. Bersama kita pada hari ini semua pemilik yang telah melalui sesi perbicaraan. Dan sebenarnya pada sesi perbicaraan tersebut banyak perkara yang mana yang dilakukan. Akhir sekali, kami minta badan-badan yang mempunyai kuasa dan otoriti akan meneruskan siasatan kerana kita dapati banyak sangat keraguan sepanjang proses pengambilan tanah Sungai Baru ini. Selepas ini saya memberi ruang kepada para wartawan untuk bertanya secara langsung kepada semua pihak. Saya ingin merakamkan jutaan terima kasih kepada YB Saudara Fandi Fadil, ahli Parlimen Lebah Pantai, kerana syarikat yang akan bangunkan di kawasan ini juga terlibat dengan projek pembangunan di Kerinci. Betul lagi ya? So mungkin tuan-tuan dan puan-puan boleh bertanya dan ajukan soalan. Apakah syarikat ini benar-benar reliable untuk bangunkan projek di kawasan ini? Saya mengucapkan jutaan terima kasih sekali lagi kepada semua para wartawan yang hadir, dan saya ingin memberi ruang dan peluang kepada YB Family untuk menyampaikan sesuatu kepada kita semua pada hari ini. Persilakan. Mikrofon banyak tapi tak boleh pakai. Macam menteri. Mikrofon banyak tapi tak boleh pakai macam janji-janji menteri. Saya pakai 3 pun tak pakai. Apa boleh dengar ke? Boleh ya, pakai dia. Terima kasih kepada warga Kampung Sungai Baru yang telah sudi menjemput saya, Bang Bin, kami, kawan-kawan dari apa tak? Saya tak datang bertanding sini ya. Saya jaga luar pantai. Tapi apa? Bertandang tak? Tolong kau baru. Saya bersama-sama dengan kawan-kawan, ramai ahli-ahli parlimen sebelum ni di parlimen kita telah bersama-sama bersuara. Kita bangkitkan beberapa perkara dalam satu sidang di Kamar Khas. Saya ingat lagi waktu itu, dan YB Khalid Samad, YB Datuk Syarudin ahli parlimen Seri Gading, malah waktu itu YB Teresa Kok pun ada, saya pun ada. Dan pada waktu itu kita tegaskan beberapa perkara. Apa yang berlaku di Kampung Sungai Baru ini, kita kena berhati-hati sebab dia akan jadi presiden. Dan sebenarnya penggunaan akta pengambilan tanah, bagi saya, kita dah lama tak tengok dekat Kuala Lumpur ni. Tindakan mengambil secara paksa seperti ini. Bagi saya, pihak kerajaan tidak sepatutnya membenarkan pengambilan tanah dengan cara yang keras. Kali terakhir yang saya ingat berlaku, antara yang paling berbisa ialah di flat PKNS 4 tingkat Kampung Kerinci. Waktu itu, untuk makluman semua, ahli parlimennya Nurul Izzah. Dan saya ingat lagi waktu itu, antara yang bantu perjuangkan isu di flat PKNS 4 tingkat
ialah saudara Adam Adli. Sekarang ni dah jadi ketua Angkatan Muda Keadilan. Dia ditumbuk waktu itu kerana dia cuba nak perjuangkan isu yang dihadapi oleh warga di flat PKNS 4 tingkat Kampung Kerinci. Sejak daripada 2018, saya mula berkenalan dengan pemaju di situ sebab isu-isu yang dihadapi oleh penduduk yang dipindahkan dari flat PKNS 4 tingkat sama ada ke residensi Kerinci ataupun kawasan-kawasan PPR yang lain hadapi masalah di kemudian hari. Malah ada penduduk yang dipindahkan ke residensi Kerinci, pada asalnya mereka sangat berterima kasih. Tapi akibat daripada beberapa perancangan oleh pemaju pada waktu itu, hasil daripada desain yang dibuat beban kepada terutama penduduk asal Kampung Kerinci bila tiba-tiba mereka terpaksa bayar maintenance beratus-ratus ringgit setiap bulan. Dulu ada, dia panggil dana 1 juta yang diberi oleh Datuk Seri Najib, sebenarnya disediakan oleh pemaju, diserahkan untuk bantu pemilik-pemilik baru di residensi Kerinci. Tapi duit itu dah habis, rancangannya tak ke mana, aset-aset yang nak dimonetizekan untuk bantu warga yang dipindahkan, bagi saya itu tidak berjalan dengan lancar. Dari situ di Parlimen, di hadapan Menteri, di hadapan KSU, Kementerian Wilayah, Datuk Seri Rosida, saya maklumkan bahawa SOP dan MO, modus operandi oleh syarikat, perlu dikaji semula. Untuk makluman, warga di Kampung Sungai Baru, pemaju di sebalik Ciglos juga sekarang ni dalam proses membina semula, membangunkan semula flat Seri Pahang. Nak buatkan cerita, banyak daripada projek-projek ini dibeli waktu ada seorang tu Menteri Wilayah. Saya tak nak sebut dah. Waktu itu dia Menteri Wilayah, ya. Waktu itu kita tengoklah bila syarikat sekarang ni bukan Syaidan. Dia baru. Awal lagi. Awal lagi. Dia lah tu. Dia dah pernah tewas beberapa kali lah dalam pilihan raya, tapi saya dengar ada kemungkinan dia datang balik. Tapi saya tengok waktu itu banyak daripada tanah-tanah yang dijual zaman itu, bila usaha memajukan tidak teliti, maka akan ada masalah di kemudian hari. Di Seri Pahang juga perkara yang sama. Ya, tapi khusus untuk Kampung Sungai Baru yang saya lihat, penduduk tak minta banyak pun. Sebenarnya pemaju ni saya rasa sepatutnya boleh dia, you can afford it. Kepada pemaju, I know you can afford it. You can afford it. If you cannot afford it, why did you take up this project? Saya sedih. Sebab kawasan Kampung Kerinci mereka dah bangunkan. Kalau nak buat projek dengan betul, biar dapat berkat daripada penduduk. Betul. Kalau tak dapat berkat, akhirnya musibahlah yang akan melanda. Percayalah. Itulah yang telah berlaku. Kita tak nak perkara itu berulang. Kalau nak projek ini berjalan dengan baik, dapatlah berkat daripada penduduk pemilik. Betul. They have been here far longer than your company has been around. Betul. Saya sebenarnya tak nak jadikan ceramah politik. Betul. Tapi saya marah sebab kalau kita lihat persoalan utama saya, mana geng semboyan? Mana mereka yang nak pertahankan hak Melayu? Mana mereka? Mana sensitif? Buat tidur. Mana, saya minta maaf lah, mana ahli parlimen? Itu yang satu. Kita ada pakai. Nak kecilkan badan. Yang terpaling ke depan untuk bantu warga di sini. Ini luang daripada tanggungjawab saya. Tapi bila saya dengar penduduk datang jumpa saya lihat benda yang sama berlaku di kawasan saya. Penduduk yang telah mengalami proses pembangunan semula itu datang bertemu saya, ada yang hadapi masalah. Saya tak nak bergaduh dengan pemaju, saya tak nak bergaduh dengan penduduk, saya tak nak bergaduh dengan menteri. Tapi saya nak keadilan itu ditegakkan untuk warga di Kampung Sungai Baru. Betul. Jadi, bagi saya, pemaju, saya sedia untuk sampaikan suara daripada warga yang telah melalui proses pendengaran ini.
Dan saya akan sampaikan bahawa penduduk rasa sangat tidak puas hati. Ya, betul. Saya berjanji akan sampaikan, tapi saya tak boleh janji pemaju akan buat. Itu tu luar bidang kuasa saya. Saya tak ada share. Saya tak ada share. Saya tak Maju tak ada pakai, share. meh. Saya tak